InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah yang ke-71, surah Nuh, ayat yang ke-21. Ayat 21 daripada surah Nuh. Surah Nuh adalah surah yang berada di juzuk yang ke-29. Dan 29 ini kita boleh katakan ia adalah juzuk yang mengumpulkan surah-surah bertemakan dengan tema Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, iaitu beribadah di rumahnya, menunaikan solat subuh jamaah. Lalu kita pun mengambil kesempatan masa yang ada ini dengan dimanfaatkan berada di dalam halaqah ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat akan menjadi pembimbing bagi hati-hati kita untuk taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai setiap amal saleh yang telah kita lakukan, dan Allah juga mengampuni setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah yang ke-71, surah Nuh, ayat yang ke-21. Ayat 21 daripada surah Nuh. Surah Nuh adalah surah yang berada di juzuk yang ke-29. Dan 29 ini kita boleh katakan ia adalah juzuk yang mengumpulkan surah-surah bertemakan dengan tema dakwah. Tema yang bertemakan tema dakwah. Sebab itu pada surah yang berada di juzuk 29 dibuka dengan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Sebab dakwah yang paling utamanya adalah dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bawakan kisah Nuh alaihi salam, satu surah komplit di dalam ayat ini adalah kerana sebab Nabi Nuh alaihi salam merupakan Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Namun Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Okay? Jadi yang menjalankan tugas menyampaikan agama ni, risalah-risalah kenabian dan berdakwah kepada kaumnya adalah dimulakan melalui Nabi Nuh alaihi salam. Di antara zaman Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihi salam adalah sekitar ada 10 generasi. Dan 10 generasi sebelum itu adalah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah ke generasi Nuh, barulah pertama kalinya berlaku kesyirikan di atas muka bumi ini. Okey. Baik, kita tengok pada ayat 21. Pada ayat sebelum-sebelum ni, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, kita telah berbincang berkaitan tentang metodologi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita dah sebut dah, bermula daripada ayat yang ke-5 sampailah ayat yang ke-20 tu, itu adalah sebenarnya luahan hati Nabi Nuh alaihi salam.
Sebagai seorang pendakwah, Nabi Nuh AS berdakwah paling panjang tempoh dakwahnya, iaitu selama 950 tahun. Paling lama tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala rakamkan isi hati Nabi Nuh AS. Setiap pendakwah sudah tentulah ada cabaran-cabarannya, halangan-halangannya. Jadi Allah tunjukkan kepada kita apa yang dilalui oleh Nabi Nuh. Seolah-olahnya Nabi Nuh AS ni berdakwah dengan sempurna, namun dari sudut sifat manusiawinya ada luahan-luahan hatinya, dan Allah Ta'ala rakamkan rahsia isi hati Nabi Nuh AS kepada Allah Ta'ala. Lalu disebutlah di sini pada ayat 5 sampai ayat 20, Nabi Nuh beritahu kepada Allah Ta'ala, mengadu pada Allah Ta'ala, iaitu setiap dakwah yang telah dia lakukan adalah dengan sepenuh jiwa raga dia. Dia berdakwah tidak berhenti-henti malam dan juga siang. Dia juga berdakwah dengan gunakan kaedah rapat umum, istilah kita lah tuan-tuan. Dia juga menggunakan dakwah iaitu secara individual. Dia juga menggunakan dakwah secara terang-terangan, juga secara sembunyi-sembunyi. Dia juga berdakwah menggunakan dalil-dalil akli, dalil-dalil naqli, segala-galanya. Semua kaedah telah digunakan oleh Nabi Nuh AS. Okay? Lalu tuan-tuan, setelah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan isi hati Nabi Nuh, maka kita masuklah pada ayat yang ke-21. Qala Nuhun, kata Allah Ta'ala, maka Nuh pun berkata, iaitu rintihan Nabi Nuh AS kepada Allah. Kata Nuh, Rabbi innahum asawni. Kata Allah, Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya wahai Allah, mereka iaitu kaumku itu asawni, telah menderhaka kepada aku. Telah menderhaka kepada aku. Kalaulah tuan-tuan kita berdiri di sini adalah sebagai ibu bapa ataupun sebagai pendakwah, di sini kita mendapat sesuatu kekuatan. Bayangkan Nabi Nuh AS ni merupakan seorang rasul, dan kita tahu rasul ni dia bukan sekadar memiliki mukjizat, bahkan Allah Ta'ala membangkitkan seorang rasul itu dengan keadaan yang paling sempurna. Paling sempurna. Kalaulah seorang rasul yang paling sempurna, memiliki fizikal yang paling sempurna, akhlak yang paling terbaik, tutur kata yang lemah lembut pun diingkari oleh pengikutnya ataupun kaumnya, apatah lagi kita yang tidak sempurna. Di sini tuan-tuan menunjukkan kepada kita, inilah sifat manusia yang menerima dakwah, ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Maka tak perlulah kita berkecil hati dengan penerimaan orang terhadap dakwah kita. Sebab tugas kita sebagai mukmin adalah menyampaikan seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia beriman ataupun tidak, hidayah itu tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tunjukkan contoh daripada kisah Nabi Nuh AS, iaitu orang yang mengingkari dakwah Nabi Nuh bukan orang lain selain daripada kaumnya, bahkan isteri dan juga anaknya. Isteri dan juga anaknya pun menolak dakwah Nabi Nuh AS. Kalaulah baginda Nabi SAW yang tak beriman kepada Nabi itu adalah pakciknya, orang yang lebih tua daripadanya, yang berada di atasnya, Nabi Nuh sepatutnya lebih bersedih hati. Sebab anaknya yang duduk di bawah tanggungjawabnya pun tidak beriman kepadanya. Isterinya yang duduk di bawah tanggungjawab pun tak beriman kepadanya. Sepatutnya inilah yang perlu kita yakini. Kerja kita menyampaikan kerja dakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu, beriman ataupun tidak, itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanyalah berdoa, meminta kepada Allah agar mereka itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang luahan isi hati Nabi Nuh AS? Adakah Allah Taala ingin membuka aib Nabi Nuh? Seolah-olahnya tuan-tuan, di zahir dirinya nampak kekuatannya, tapi dari sudut batinnya rapuh tuan-tuan. Kita boleh kata macam itulah kalau kita melihat dari sudut sisi yang negatif. Seolah-olahnya Nabi Nuh ni rapuh jiwa dia. Sebab apa? Rupa-rupanya taklah kuat mana pun. Tapi sebenarnya tidak.
Allah Subhanahu wa taala merakamkan dialog-dialog isi hati rintihan Nabi Nuh kepada Allah Taala untuk menunjukkan setiap pendakwah, sesiapa sahaja, sama ada dia ni ustaz ataupun tidak, ataupun dia ni merupakan ibu bapa yang berdakwah kepada keluarganya, ataupun dia pemimpin yang berdakwah kepada rakyatnya, dia mesti ada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti ada hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Ramai ibu bapa yang nak anaknya menjadi saleh dan salihah. Ramai ibu bapa yang nak anak-anaknya menjadi cermelang. Tapi berapa ramai ibu bapa yang bangkit malam, solat qiyam, berdoa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai tuan-tuan? Kita tanya pada diri kita. Antara kita berapa ramai yang bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, memerintih kepada Allah untuk minta anaknya menjadi saleh, menjadi baik, cermelang dan sebagainya. Sepatutnya di sinilah pengajarannya, iaitu hubungan seorang pendakwah, ibu bapa maupun guru-guru itu adalah baik hubungannya dengan Allah Taala. Yang keduanya di sini menunjukkan kepada kita, iaitu Nabi Nuh alaihi salam meminta kekuatan jiwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan jiwa ni adalah benda yang paling penting. Sebab itu kalau kita tengok dari dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, apabila Allah Taala perintahkan Nabi Musa, faqullahu qawlan layyina, wahai Musa, wahai Harun, pergilah berdakwah kepada Fir'aun dengan cara yang paling berhikmah, dengan cara yang paling berlemah lembut. Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan gementarnya, lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang paling masyhur, iaitu Nabi Musa meminta pada Allah, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum Nabi Musa alaihissalam minta supaya Allah mudahkan urusannya, supaya Allah Ta'ala melancarkan tutur katanya, Nabi Musa meminta yang paling awal adalah dilapangkan jiwanya. Supaya hatinya diberikan keteguhan, dilapangkan jiwanya, diluaskan dadanya, supaya apa-apa masalah yang akan ditimpakan kepadanya, dia tetap merasakan masalah itu kecil. Kerana apa? Sebab jiwanya besar, hatinya besar. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita melalui ayat ini. Hubungan Nabi Nuh AS dengan Allah Taala sangat kukuh. Dan melalui hubungan seorang manusia dengan Tuhannya itulah menjadikan manusia itu jiwanya besar, jiwanya kukuh, dan dia mudah untuk menerima apa-apa kemungkinan dan kesulitan di dalam kehidupan. Lalu bila Nabi Nuh mengadu kepada Allah yang mana kaumnya derhaka kepadanya, lalu kata Nabi Nuh, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Kata Nabi Nuh alaihi salam, kaumku itu dia mengikut orang yang tidak bertambah, iaitu orang, kalau tuan-tuan ingat lagi kita bincang tuan-tuan, Nabi Nuh kata kaum dia tak mengikut dia sebagai Rasul, tapi kaumnya mengikut iaitu Al-Malak. Al-Malak. Al-Malak iaitu pembesar-pembesar di zamannya. Siapa pembesar dekat sini tuan-tuan? Iaitu orang yang diberikan kekayaan, orang yang dipenuhi keperluan dan juga kecukupan kehidupannya. Jadi Nabi Nuh kata apa? Pengikut dia, kaumnya tak nak mengikuti dia, tetapi mengikut orang yang tidak menambah apa-apa illa khasara, melainkan yang ditambah itu adalah kerugian sahaja. Maksudnya orang yang diikut di sudut zahirnya ialah nampak orang tu lebih berharta, nampak orang tu dikurniakan zuriat yang ramai, sebab anak-anak dan harta ni merupakan satu rezeki. Jadi Nabi Nuh kata mereka hanya mengikut orang yang diberikan nikmat secara zahir, tapi semua nikmat itu tidak ada apa-apa, melainkan adalah kerugian. Zaman dahulu tuan-tuan, dia lihat harta dan juga anak-anak tu sebagai satu nikmat. Tapi kalau dari sudut kita pula tuan-tuan, ada satu perbandingan. Kalaulah dikatakan kepada kita, kenapa saya nak perlu mengikut agama kamu, iaitu agama Islam. Sedangkan kalau kita tengok di dunia ni, negara Islam lah negara yang paling bermasalah. Negara Islam lah negara yang paling miskin. Lebih baik saya ikut negara-negara maju. Lebih baik saya mengikut agama negara moden daripada negara Islam.
Sedang negara Islam mundur. Banyak berlakunya penyelewengan dan sebagainya. Apa kita nak jawab tuan-tuan? Begitulah sebenarnya hujah yang digunakan oleh kaum Nabi Nuh AS kepada Nabi Nuh AS. Kenapa saya nak ikut kamu wahai Nuh, sedangkan pengikut kamu semua miskin? Baik saya ikut pembesar-pembesar ni. Zahirnya nampak mereka lebih kaya daripada kamu. Nikmatnya lebih banyak daripada kamu. Yang itulah tuan-tuan hujah yang digunakan oleh kaum Nabi Nuh. Kalau kita reflect kepada zaman kita, macam itulah hujah bila kita berdakwah. Kenapa saya nak ikut Islam? Islam ni agama keganasan. Islam ni agama mundur. Islam ni agama konservatif. Dunia Islam, syariat Islam, semuanya tidak membawa kemajuan, kemodenan. Kita nak jawab apa tuan-tuan? Itulah hujah yang digunakan. Sebab itu Nabi Nuh kata apa? Mereka hanya mengikuti orang yang diberikan harta dan anak-anak, tapi tidak bertambah apa-apa, melainkan khasara. Melainkan ia adalah satu kerugian. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok tuan-tuan melalui ayat Quran. Pertama, saya jemput tuan-tuan tengok pada surah Al-Fajr ayat 89. Tuan-tuan tengok pada surah yang ke-89 iaitu pada surah Al-Fajr. Tengok terus pada ayat yang ke-15. Pada ayat yang ke-15 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa'ammal insan. Ada kalangan manusia yang Allah Taala uji dia. Idza mabtalahu rabbuh. Ujiannya fa'akramahu wa na'amahu. Ada manusia kata Allah, apabila kami mengujinya dengan diberikan kemuliaan, wa na'amahu, dan kami memberikan dia kenikmatan, fayaqulu, dan manusia-manusia ini akan berkata, Rabbi akraman, Tuhan aku muliakan aku. Ada manusia yang Allah beri dia rezeki, beri dia nikmat, beri dia penghormatan. Dia kata pada diri dia, Rabbi akraman, Tuhan aku muliakan aku. Ayat 16, wa amma, dan ada pun manusia yang lain, idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah. Yang mana Allah menguji dia dengan disulitkan, disempitkan rezekinya. Diberikan ujian-ujian kemiskinan, kesusahan, kesulitan hidup. Fayaqulu, biasanya manusia ini akan berkata, Rabbi ahanan, Tuhan aku sedang menghina aku. Ayat ini ditujukan kepada siapa tuan-tuan? Ayat ini adalah ditujukan kepada kaum Quraisy secara khusus. Iaitu kaum Quraisy ni Allah tunjukkan mereka diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kekayaan, diberikan penghormatan, dan lebih hebat lagi mereka adalah pemerintah di tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Pemerintah di tanah haram tuan-tuan. Sehingga kan orang Quraisy mengatakan kepada baginda Nabi SAW, Rabbi akraman, Tuhan aku muliakan aku. Kalau aku sesat wahai Muhammad, kenapa Tuhan aku beri aku kekayaan, kemuliaan, pangkat, darjat, jadi pemerintah dekat tanah haram? Kenapa? Ni soalan yang ditimbulkan oleh orang Quraisy kepada Nabi SAW. Manakala kamu pula wahai Muhammad, yang katanya berada di pihak yang benar, kenapa kamu miskin, susah, tertindas dan sebagainya? Itu hujah dia tuan-tuan. Tapi apa yang Allah jawab dalam ayat ni tuan-tuan? Kata Allah Ta'ala pada ayat 17, kalla, sekali-kali tidak. Tak semestinya orang yang Allah berikan kekayaan tanda Allah sayang. Dan tak semestinya orang yang Allah berikan kemiskinan tanda Allah benci. Sekali-kali tidak. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, ia adalah ibtila. Ibtila. Kalau tuan-tuan perasan ayat tu, idza mabtalah. Perkataan mabtalah tu adalah ibtila. Ia adalah ujian. Dia adalah ujian. Macam mana kita nak tahu sesuatu tu ujian ataupun bala tuan-tuan? Selalu kita salah faham melihat sesuatu tu sebagai ujian dan bala. Kalau ditimpakan kepada kita, ni ujian ni. Kalau ditimpakan kepada orang lain, tu bala tu. Salah tuan-tuan. Konsep tu salah. Ujian dan bala ni tuan-tuan ditimpakan kepada seseorang. Kalau ditimpakan kepada kita sesuatu yang baik ataupun sesuatu mudarat sekalipun, kalaulah itu mendatangkan kita lebih dekat kepada Allah, itulah namanya ujian. Itulah namanya ujian. Benda yang kita suka ataupun benda yang kita tak suka, tapi menjadikan itu kita dekat kepada Allah, hampir kepada Allah, itu ujian.
Tapi kalau sesuatu nikmat ataupun sesuatu musibah itu ditimpakan kepada kita, menjadikan kita jauh daripada Allah, itulah bala. Itulah bala. Ada orang dinaikkan darjat, pangkat tuan-tuan. Naik jawatan dia. Dengan naik pangkat dia, makin sibuk. Hubungan dia dengan Allah makin renggang. Itu bukan ujian dah. Itu adalah bala. Itu adalah bala tuan-tuan untuk dia. Musibah kepada dia. Benda yang kita suka atau benda yang kita tak suka, dia boleh jadi ujian dan dia boleh juga menjadi bala. Bezanya apa hasilnya? Kalau ia menjadikan saya dekat kepada Allah, itulah ujian tuan-tuan. Tapi kalau dia menjauhkan saya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan tengok pada surah surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 tuan-tuan, terus pergi pada ayat 25. Surah Al-Furqan, surah 25, terus pergi kepada ayat yang ke-25. Okey, tuan-tuan terus pergi kepada ayat yang ke-27 tuan-tuan. Terus 27 ya. Lebih ringkas lagi. Okey. Di sini tuan-tuan, untuk tunjukkan kepada kita, pentingnya Rasul lebih penting daripada segalanya. Rasul ni, dia lebih penting daripada ubat. Orang yang sakit sangat memerlukan kepada ubat untuk menyembuhkan penyakitnya. Rasul ni, dia lebih penting daripada ubat untuk menyembuhkan penyakit kehidupan ni. Penting. Sebab itu tuan-tuan tengok ni antara dialog yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang ucapan penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa yawma ya'uddu zalim ala yadayh. Pada hari akhirat tu nanti, orang-orang zalim, al-zalim. Siapa orang zalim ni tuan-tuan? Iaitu orang yang mensyirikkan Allah. Al-zalim ni orang yang menzalimi dirinya, iaitu mensyirikkan Allah. Ya'uddu, dia akan menggigit-gigit tuan-tuan. Ya'uddu tu maksudnya dia menggigit-gigit. Apa yang digigit? Ala yadaih, iaitu kedua-dua tangannya. Dia bukan gigit jari tuan-tuan. Dalam bahasa Melayu kalau gigit jari ni satu kerugian. Sekarang ni Allah kata dia bukan gigit asabi', iaitu jarinya, tapi dia menggigit yadaih. Dia menggigit tangannya. Kenapa tuan-tuan? Dia rasa putus asa, kecewa, marah dengan dirinya sendiri sebab telah membuat satu keputusan yang paling besar yang telah merugikan kehidupannya di hari akhirat. Yaqulu, penghuni neraka ni pun berkata, ya laitani, alangkah baiknya lah, ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Kalaulah dahulu di dunia aku telah mengambil jalan, iaitu jalan Rasul. Ini ucapan tuan-tuan, penghuni neraka yang dah masuk dalam neraka tuan-tuan. Ucapan yang disebut penyesalan dia, iaitu dia rasa dialah orang yang paling rugi sebab di dunia dahulu tidak mengambil jalan Rasul. Sebab itu saya nak sebut apa kat sini tuan-tuan. Kita nampak zaman Nabi Nuh, mereka ni mengikut pembesar-pembesar mereka. Orang yang diberikan rezeki ni lebih daripada nak mengikut Nabi Nuh AS. Sebab apa? Zahirnya material tu lebih penting daripada Rasul. Material lebih penting daripada Rasul. Di zaman kita, kita nak kata kenapa saya perlu ikut agama Islam? Sedangkan saya tengok negara-negara maju tak ada yang beriman pun. Kenapa saya nak ikut? Kita nak bandingkan tuan-tuan. Di hari akhirat, penghuni neraka sebut apa? Yang paling rugi sebenarnya adalah saya tidak mengikut jalan Rasul. Inilah yang paling penting. Sebab itu kita baca Fatihah tuan-tuan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Kalau tuan-tuan baca dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim tuan-tuan, di dalam salat kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, qasamtu salah baini wa baina abdi kismain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku telah berbahagikan solat itu kepada dua bahagian. Iaitu artinya ibadah solat kita dan bacaan Fatihah di dalam solat ni tuan-tuan, dia sebenarnya adalah dialog seorang hamba kepada Tuhannya. Dia bukan bermonolog.
Sebab itu Allah kata, di dalam solat ada dua bahagian. Bahagian aku sebagai Tuhan dan ada bahagian hamba-Ku. Maksudnya, hamba-Ku baca ayat Quran dalam solat, aku akan jawab dia. Lalu, saya pendekkan tuan-tuan, dari riwayat Al-Imam Muslim ni, Nabi kata apa? Allah Ta'ala sebut, wa idh qala al-abdu, apabila hamba-Ku membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu kita baca dalam solat kita, kepada Engkau wahai Allah kami memperhambakan diri, dan hanya kepada Engkau lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Allah jawab apa tuan-tuan? Wali abdi ma sa'al, untuk hamba-Ku minta. Allah offer tuan-tuan, Allah tawarkan kepada kita, minta apa yang kamu nak minta, minta, silakan minta. Allah tawarkan. Lalu kita minta apa pada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan yang Engkau murkai dan yang Engkau sesatkan. Tuan-tuan tengok di sini. Kenapa Allah ajar kita, apabila Allah tawarkan kepada kita, minta apa yang kamu minta, aku nak tunaikan. Kita diajar untuk meminta hidayah daripada Allah. Kenapa waktu tu tak minta, ya Allah berilah saya rumah besar, ya Allah berilah saya kereta besar, ya Allah berikanlah saya nikmat-nikmat dunia. Kenapa tak minta benda ni tuan-tuan? Kenapa kita diajar minta hidayah? Sebab yang kita minta urusan dunia ni, semuanya ini adalah kesenangan. Kesenangan. Tetapi yang Allah ajar kepada kita, mintalah hidayah, sebab hidayah itu adalah ketenangan. Kesenangan tuan-tuan, benda yang ada tempohnya. Kesenangan, benda yang ada tempohnya. Sampai satu masa, dia menjemukan. Tuan-tuan beli kereta paling mahal, sampai satu masa, jemu tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di rumah yang paling besar, sampai satu masa, tuan-tuan akan rasa kesunyian. Setiap kesenangan dia ada tempoh dia. Tapi setiap ketenangan dia tidak ada limit dia, tidak ada batas dia. Bahkan kita sendiri boleh rasa tuan-tuan, seseorang yang senang belum tentu lagi tenang. Tapi seseorang yang tenang, dia pasti senang. Sebab itu, ini benda yang paling penting. Allah Ta'ala mengajar orang mukmin ni menilai sesuatu kebaikan itu bukan dari sudut material, tetapi dari sudut yang lebih besar lagi. Sebab itu penghuni neraka yang kita bincang pada surah Al-Furqan ni tuan-tuan, iaitu dialog yang keluar daripada mulut dia yang dia rasa sesal bila dia masuk neraka. Kenapa dahulu di dunia saya tidak memilih jalan Rasul? Kenapa saya tak memilih jalan Rasul? Saya lebih memilih selain daripada jalan Rasul. Okey, inilah yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi tuan-tuan, kita tengok ayat 22. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru makran kubbara." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh mengadu kepada Allah, bukan sekadar mereka ni derhaka kepada aku, mengingkari aku, bahkan kaumku itu telah melakukan tipu daya yang sangat-sangat besar. Kaum aku itu telah melakukan tipu daya yang sangat-sangat besar. Apa tipu daya yang dilakukan oleh kaum ni? Iaitu tuan-tuan kena tengok ayat 23 nanti. Tapi kita tak bincang ayat 23 ni dulu tuan-tuan. Salah satu yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh AS, iaitu mereka dakwah kepada berhala-berhalanya. Dia perintahkan kepada kaum dia, sembahlah berhala-berhala ni. Sebab berhala-berhala ni lebih penting lagi. Nuh AS tu bermasalah. Tuan-tuan nak tengok kisah Nuh ni lebih detail, tuan-tuan kena tengok pada surah Hud. Pada surah Hud. Di awal-awal dakwah Nabi Nuh AS kepada kaum dia mengingkari. Sebab dia kata Nabi Nuh ni dalam bahasa kita lah tuan-tuan, banyak songeh lah. Apa kita cakap, dibantah saja. Kita ajar ni, dibantah saja. Jadi dia tak suka Nabi Nuh AS. Okay? Jadi dekat situ Nabi Nuh mengadu, kaumku ini banyak melakukan makran kubbara, iaitu tipu daya yang sangat besar. Dia berdakwah kepada berhala-berhala dia. Wa qalu, apa dia punya tipu dayanya tuan-tuan? Wa qalu, kata Nabi Nuh AS, iaitu pembesar-pembesar dia pun berkata. Tuan-tuan perhatikan perkataan wa qalu tu. Perkataan wa qalu itu adalah merujuk kepada al-malak, pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh. Pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh. Mereka inilah yang dakwah kepada kaum Nabi Nuh ni. Dia kata apa? La tadharunna alihatakum
wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yughatha wa ya'uka wa nasra. Iaitu kata dia, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Dia tegaskan tuan-tuan. Okey, dia tegaskan dekat situ. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. La tadharunna alihatakum. Okey. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan jangan juga kamu tinggalkan wadda, suwa', yaghuth, ya'uq, nasr. Siapa 5 orang ni tuan-tuan? 5 ni adalah berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dia kata jangan tinggalkan Tuhan. Maksudnya Nabi Nuh dakwah kepada Allah Ta'ala, kaum dia pun berdakwah juga tuan-tuan, dakwah kepada berhala-berhala tu. Dan Allah Ta'ala rakamkan tuan-tuan, di sini ada 5 nama berhala. Kita tengok dalam Quran tuan-tuan, banyak orang-orang saleh yang Allah sembunyikan namanya. Semisal Nabi Musa AS ada ibunya, ada kakaknya. Tuan-tuan kena tengok zaman Nabi Musa kecil. Ketika Nabi Musa ni dihanyutkan di dalam sungai tuan-tuan, ada kisah tentang kakaknya, ada kisah tentang ibunya di dalam surah Al-Qasas. Tetapi Allah Ta'ala diamkan nama mereka. Allah tak sebut siapa mereka. Siapa nama kakak Nabi Musa, siapa kakak ibu Nabi Musa. Allah Ta'ala juga ada sebut beberapa lagi nama orang-orang saleh, seperti mana nama Ashabul Kahfi. Ni orang-orang saleh, tapi Allah sembunyikan, diamkan namanya. Allah tak sebut. Tapi nama berhala ni pula mendapat tempat di dalam Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi tahu, inilah 5 berhala yang paling awal yang hidup atas muka bumi ni yang disembah oleh manusia. Ni 5 berhala pertama tuan-tuan. Siapa mereka ni tuan-tuan? Mereka ni sebenarnya adalah orang saleh. Okey, mereka ni sebenarnya adalah orang saleh. Namun selepas kematian mereka itu, generasi-generasi yang berikutnya itu bina tugu-tugu mereka sebagai ingatan. Kita nak memperingati kita punya orang-orang soleh kita ni, dibina peringatan. Mati satu generasi tuan-tuan, datang generasi yang kemudian, didatangkan lagi inovatifnya. Daripada kita bina peringatan, kita mengadu masalah pula. Saya ada masalah dengan suami saya, masalah dengan isteri saya, masalah anak. Dia mengadu pula tuan-tuan dengan berhala-berhala ni. Asalnya tak jadikan sebagai sembahan, hanya sekadar dijadikan sebagai tugu peringatan. Tapi bila mati pula satu generasi, timbul lagi satu generasi tuan-tuan, akhirnya mereka memulakan upacara. Dan akhirnya mereka sembah kepada berhala-berhala ni. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok agama-agama yang tumbuh selepas itu tuan-tuan, setiap berhala mereka ada jantina dia. Setiap berhala mereka ada jantina, lelaki ke, perempuan ke. Bahkan sampailah ke zaman baginda Nabi SAW, ada 4 berhala yang paling besar. Dan 4 berhala ni dihancurkan selepas peristiwa Fathu Mekah. Diletakkan di lokasi-lokasi yang khusus. Seperti mana adanya Uzza, Lata, Manat dan juga Zulkarnain. Kalau kita baca dalam riwayat sejarah tuan-tuan, Uzza itu adalah berhala betina. Uzza tu adalah berhala betina. Kerana apa? Sebab Allah Ta'ala ada Allah Al-Aziz. Jadi ada berhala betina yang namanya Uzza. Uzza ni adalah sifat Al-Aziz pada perempuan. Al-Aziz lelaki, perempuan Uzza. Okey. Kemudian adanya berhala Lata. Berhala Lata ni pun berhala betina juga. Sebab kalau berhala jantannya, saya minta maaf sebut tuan-tuan, berhala lelakinya disebut sebagai Allah, maka berhala betinanya disebut sebagai Lata. Manakala Manat pula, berhala lelakinya namanya Manan, berhala perempuannya bernama Manat. Dan kalau tuan-tuan perhatikan, nama Allah, Al-Aziz, Al-Manan, ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Tuhan kita ni, nama-nama Al-Asma'ul Husna. Tapi mereka tambah, ada juga berhala-berhala betina ni. Dia ada jantina-jantina. Sebab apa? Mereka menyembah adalah daripada kalangan manusia sendiri. Manusia yang telah mati, didewakan, dikuduskan dan akhirnya dijadikan sebagai berhala-berhala. Kalau cerita pasal berhala ni tuan-tuan, dia ada satu pengajaran besar. Iaitu berlaku pada orang Mekah sendiri. Selepas kabilah Bani Jurhum
Lepas Bani Jurhum datanglah satu kabilah namanya Bani Khuza'ah. Dan seterusnya datanglah ke kabilah daripada Quraisy. Ni kita bincang dalam kuliah sirah kita, tuan-tuan. Berhala yang timbul di kota Mekah ni siapa yang bawa, tuan-tuan? Berhala yang timbul di Mekah yang menjadi 300 lebih batang berhala ni, dia datang daripada seorang lelaki namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni orang Mekah. Dia duduk di kota Mekah, tuan-tuan. Dia ni lah yang bawa berhala ni. Dan apa pengajaran kepada kita, tuan-tuan? Pertama, Amru bin Luhai ni antara kita kata orang yang dihormati lah. Orang yang faham agama dan orang yang dihormati di kota Mekah pada zaman tu. Ini cerita sebelum zaman Quraisy. Sebelum kelahiran baginda Nabi SAW. Ini lepas Bani Jurhum, ada satu Bani namanya Bani Khuza'ah, pemerintah di kota Mekah ni. Kalangan mereka ada orang terhormat namanya Amru bin Luhai. Ketua kampung mungkin, orang soleh pun mungkin. Amru bin Luhai ni, tuan-tuan, orang yang dihormati. Satu hari dia pergi ke Syam. Sampai dekat Syam, tuan-tuan, dia tengok orang Syam ni menyembah berhala. Tengok di Syam ni ada orang sembah berhala. Dan orang Syam ni pula bagi testimoni pula. Dia kata sejak kami sembah berhala ni menjadikan rezeki kami ni melimpah-limpah. Kebun-kebun tanaman kami ni menjadi lebih subur lagi. Jadi saya cadanglah pada tuan ni bawa balik berhala ni, sembah tu berhala ni. Mereka zaman tu, tuan-tuan, berhala bukan sembahan. Berhala hanya menjadi perantaraan. Sebab itu tuan-tuan kena tengok dalam surah Az-Zumar ayat ketiga. Allah Ta'ala ada sebut. Kenapa mereka sembah berhala? Mereka tak kata berhala itu Tuhan. Tapi mereka kata berhala itu menjadikan mereka lebih zulfa. Iaitu lebih hampir kepada Tuhan. Itu istilah dia, tuan-tuan. Dijadikan berhala sebagai perantaraan. Jadinya, tuan-tuan, Amru bin Luhai ni pembawa berhala daripada Syam datang ke kota Mekah. Orang Mekah tak ada seorang pun yang lawan. Semuanya pakat setuju, tuan-tuan. Kenapa mereka setuju? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, sebab Amru bin Luhai ni adalah orang yang terhormat. Boleh jadi orang yang mahir lah dalam agama pada waktu itu. Jadinya, tuan-tuan, pengajaran kepada kita, setiap benda tak semestinya adalah betul. Kalau dia ni orang terhormat, ataupun dia ni adalah orang yang ada agama, tuan-tuan, kalau dia cakap salah, tetap salah. Kita sendiri kena ada ilmu. Kalau dia cakap salah, tetap salah. Kita tak boleh taksub. Oh, dia ni takkanlah dia salah. Dia ni kan orang yang baik ni. Dia orang soleh ni. Tak semestinya, tuan-tuan. Sebab ini peristiwa yang telah berlaku kepada orang Mekah dahulu. Pada Amru bin Luhai. Okay? Orang yang terhormat di kota Mekah dan orang yang mahir dalam ilmu agamanya. Tapi sebab dia bawa berhala tu, orang Mekah kunci mulut. Sebab apa? Ni orang soleh, takkan dia salah. Yang keduanya, tuan-tuan, sebab berhala itu dibawa daripada Syam. Syam masa itu terkenal sebagai salah satu daripada bumi Al-Anbiya. Bumi para Nabi ni. Takkanlah berhala daripada bumi Anbiya ni salah ni. Samalah macam masyarakat kita, tuan-tuan. Takkanlah semua yang daripada Arab ni salah. Kan kita macam tu, tuan-tuan. Tak semuanya betul, tuan-tuan. Dan tak semuanya salah. Kitalah sepatutnya mesti ada ilmu supaya kita dapat nilai benda ni betul ataupun salah. Benda yang hak ataupun yang batil. Kita kena ada ilmu. Kita tak boleh terima sepenuhnya dan kita tak boleh tolak sepenuhnya. Sempadan kita adalah ilmu. Okay? Jadi, tuan-tuan, itulah antara punca awal kenapa berhala sampai ke kota Mekah. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa fungsi berhala-berhala ni, tuan-tuan? Dia ada dua fungsi. Fungsi berhala ni iaitu yang pertama adalah sebagai waliyah, adalah sebagai pelindung. Dan yang kedua adalah sebagai nasira, sebagai penolong. Ini adalah kepercayaan sesiapa sahaja. Kenapa dia sembah berhala? Sebab berhala itulah yang akan jadi pelindung dia dan berhala itulah yang akan jadi penolong dia. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tuan-tuan nak tengok tentang ini, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-6. Surah Al-Ahqaf surah 46 ayat yang ke-6, tuan-tuan. Kita bincang sikit je, tuan-tuan, jangan risau. Saya tak ambil masa tuan-tuan panjang lah. Surah Al-Ahqaf, surah 46, ayat yang ke-6. Di sini, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan. Okay, Allah Ta'ala sebutkan, tuan-tuan. Wa idha husyiran nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Dan apabila manusia itu akan dihimpunkan di hari akhirat nanti, di mahsyar nanti tuan-tuan, dia akan berhimpun dengan siapa? Termasuklah berhala-berhala yang dihimpunkan. Kalau dalam agama Nasrani, mereka menyembah Isa AS. Mereka akan berhimpun dengan Isa ni. Yang menyembah Wudda, Su'a dan sebagainya. Dia akan dihimpunkan dengan berhala-berhala mereka ni. Lalu kata Allah, kanu lahum a'da. Mereka yang disembah itu akan menjadi a'da, akan menjadi musuh kepada penyembah dia. Kita harapkan sembahan kita ni jadi penolong kita, menjadi pelindung kita, lah tuan-tuan jadi musuh kita. Ni Allah Ta'ala warning awal-awal tuan-tuan. Sebagai contoh macam ni lah. Kita dipanggil ke mahkamah tuan-tuan di atas satu kesalahan. Kita pun dah bincang dah dengan saksi kita ni. Kamu nanti saya bawa ke mahkamah jadi saksi saya. Tolong saya. Yang penting kita mesti selamat. Nanti saya bagilah awak itu bla 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 bla. Sampai dekat kandang mahkamah tuan-tuan, yang saksi yang kita harap jadi penolong ni, tiba-tiba dia counter kita tuan-tuan. Dia pula yang condemn kita. Apa perasaan tuan-tuan waktu tu? Marah, benci, rasa geram. Itulah yang akan berlaku kepada si penyembah kepada yang disembah. Allah Ta'ala warning dah. Yang kamu sembah ni adalah makhluk ni. Dan makhluk itu akan jadi musuh kepada kamu. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan yang disembah itu akan mendustakan dan tak mengakui. Sebab mereka tak pernah suruh pun kamu sembah. Nabi Isa tak pernah suruh pun pengikut dia sembah dia. Macam mana pula kamu sembah aku ni? Dia akan counter waktu tu tuan-tuan. Sudahlah bermusuh, bahkan akan diingkari oleh sembahan-sembahan dia. Berhala-berhala yang disembah ni akan bertelagah. Dan saya tak bincanglah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok lagi sekali, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ahzab, surah 33, bermula ayat 63 sampai ayat 71. Tuan-tuan boleh tengok macam mana iaitu penyembah-penyembah ni akan bergelut dengan orang yang dia sembah. Okay, dia akan bergelut tuan-tuan. Dia akan bertelagah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah juga pemimpin-pemimpin yang telah menyesatkan rakyat dia ni. Okay, iaitu kaum Nabi Nuh ni, dia sesatkan kaum dia. Kaumnya akan salahkan pemimpin dia. Dia kata, pemimpin kami lah yang sesatkan kami dulu ni. Pemimpin dia kata apa? Kamulah yang sesat. Kenapa ikut cakap saya? Dia bertelagah tuan-tuan. Di antara mereka akan bertelagah di hadapan Allah Ta'ala. Pendek ceritalah tuan-tuan. Dua-dua ni akan rugi di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan awal-awal kepada kita. Okey, baik. Ayat 24 tuan-tuan. Last kali lah. Untuk hari ni tuan-tuan. Allah kata apa? وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain daripada kesesatan. Okay? Selain daripada kesesatan. Di sini nanti tuan-tuan akan tengok di dalam surah Hud, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang, iaitu kata Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh AS, lepas ni jangan dakwah dah. Sebab yang beriman hanya sekadar ni saja, tak bertambah dah. Tak bertambah dan tak berkurang dah. Kita berhenti sampai sini. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi Nuh AS, semua perkara ada limit. Kamu dah letih dah. Kamu dah penat berdakwah, jadi sampai sini sahaja. Tidak lagi ada orang yang beriman, tidak ada lagi orang yang akan menerima agama Islam, yang akan dapat hidayah. Ini kita akan bincang kemudian tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya nak tutup untuk pertemuan kita pada hari ini. Tuan-tuan buka surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-100. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Surah yang ke-9, surah At-Taubah, terus pergi kepada ayat yang ke-100. Pada ayat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan kepada kita. Habis kalau kita ni hidup, kita nak ikut siapa tuan-tuan? Berhala ni salah, itu salah, ini salah. Yang kita perlu ikut adalah Rasul. Tapi yang perlu kita contohi dan teladani siapa tuan-tuan? Tengok ayat 100 ni. Surah At-Taubah, Allah kata apa? وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang dikenali sebagai as-sabiqunal awwalun, golongan yang paling awal menerima Islam.
minal muhajirin wal ansar. Mereka ini daripada golongan muhajirin dan golongan ansar. Maksudnya sahabat Nabi daripada orang Mekah yang awal masuk Islam, dan juga sahabat Nabi daripada kalangan orang Madinah yang masuk Islam, yang paling awal, generasi awal, as-sabiqunal awwalun. Mereka itulah yang kita kena ikut. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikut jejak langkah muhajirin dan ansar ni, radhiyallahu anhum wa radu'an, iaitu Allah telah redha pada mereka dan mereka telah redha pada Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Mereka ni hidup lagi waktu ayat ni turun, tetapi Allah jamin mereka itu sebagai ahlul jannah. Kalau kita jumpa dengan seorang guru, guru tu kata, awak ikut saya, ikut ajaran saya ni, ikut kumpulan saya akan bawa awak ke syurga. Guru tu tak boleh jamin tuan-tuan, sebab Allah tak jamin dia sebagai ahli syurga. Boleh jadi dia sesat, boleh jadi dia ke neraka Allah. Tak ada orang boleh jamin yang dia selamat. Tapi yang satu-satunya kumpulan yang Allah jamin dia ni selamat dan ahlul jannah, yang kita boleh tiru tuan-tuan, inilah dia, as-sabiqunal awwalun, daripada kalangan orang Mekah, sahabat Nabi ni, dan juga daripada kalangan Ansar, orang Madinah, sahabat baginda Nabi SAW. Macam mana kita nak ikut jejak langkah dia tuan-tuan? Mula-mula kali startnya, tuan-tuan kena kenal siapa mereka dan apa yang mereka telah buat dalam kehidupan mereka. Barulah kita boleh tiru dan ikut jejak langkah mereka tuan-tuan. Orang-orang yang kita kenal hari ni tuan-tuan, belum tentu lagi, tidak ada jaminan daripada Allah. Tak ada jaminan. Belum tentu lagi dia ni adalah ahli syurga. Tapi golongan ni Allah Ta'ala telah isytihar awal-awal. Dan mereka waktu tu hidup lagi tuan-tuan. Sahabat-sahabat ni hidup lagi. Allah kata mereka itu adalah orang yang Allah redha pada dia dan dia redha pada Allah. Itu adalah ayat menunjukkan mereka sebagai ahlul jannah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti pada ayat ni. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang untuk sambungannya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.